Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan umur yang panjang kepada kita, masih lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan seharian dengan penuh beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah dalam minggu yang kedua. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara apakah kelebihan bulan Zulqa'dah. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, awwalu khutwatin min khutwatis sa'adah hiya as-salatu. Langkah pertama daripada langkah-langkah kebahagiaan adalah sembahyang. Maknanya orang yang sembahyang adalah orang yang mendapat kebahagiaan yang sejati. Orang yang tidak sembahyang bermakna orang yang tidak mendapat kebahagiaan. As-salatu daiman makrunatun bil falah. Sembahyang sentiasa diiringi dengan kejayaan. Lepas tu kita tengok kan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Datanglah menuju kepada sembahyang dan datanglah menuju kepada kejayaan. Kejayaan di sini terutamanya kejayaan di akhirat. Fa kaifa yuflihu man la yusalli? Bagaimana mungkin orang yang tak solat boleh mendapat kejayaan? Jadi sembahyang ni amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, berkata al-allamah. Di perkataan al-allamah ni makna apa je? Kalau orang tu orang yang alim, maka dipanggil al-alim. Tapi kalau orang tu dia memang pakar dalam bahagian agama, kita panggil al-allamah. Al-allamah ni maknanya lebih daripada orang alim biasa. Macam kita katakan Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, maka kita panggil Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qardawi sebab dia Al-Allamah ni maknanya orang yang pakar dalam bahagian agama. Qala Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, la yakhtaliful muslimuna anna tarka as-salati al-mafrudati 'amadan min a'zami az-zunubi wa akbaril kaba'ir. Dia kata semua orang Islam tidak pernah berselisih faham bahawa meninggalkan sembahyang fardu secara sengaja merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Wa anna ismahu indallahi a'zam min ismi qatlin nafsi. Dan sesungguhnya dosa orang meninggalkan sembahyang di sisi Allah Ta'ala lebih besar daripada dosa membunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar kan. Meninggalkan sembahyang tu lebih besar daripada bunuh diri. Wa akhzil amwal, dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa min ismi zina, dan daripada dosa zina. Was sariqah, dan dosa mencuri. Wa syurbil khamri, dan dosa minum arak. Maknanya dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan sembahyang 5 waktu. Yang tak kira dia tu sihat ke, sakit ke, musafir ke,
Yang penting kalau dia tak sembahyang memang dia melakukan dosa yang paling besar. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi wa sakhatihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang ini terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kebencian daripada Allah Taala. Dan Allah Taala ni dia amat benci kepada orang yang tak sembahyang. Kebencian tersebut, kemurkaan tersebut sama ada di dunia ataupun di akhirat. Waqal, dan dia berkata lagi, al-musalluna fin nasi qalil wa muqimus salati minhum aqallul qalil. Al-musalluna fin nasi qalil. Dalam ramai-ramai manusia, orang yang menunaikan sembahyang ni sedikit. Kalau ikut kajian yang dijalankan, hanya 20% sahaja umat Islam sembahyang 5 waktu di Malaysia. Dan ada kajian mengatakan pemuda, orang muda 20% sahaja yang menunaikan sembahyang 5 waktu. Wa muqimus salati minhum aqallul qalil. Orang yang betul-betul menunaikan sembahyang tu lebih sedikit. Maksud betul-betul menunaikan sembahyang ni, pertama, sembahyang secara berjamaah lah. Sembahyang secara berjamaah ni sembahyang yang sempurna. Yang kedua, orang yang sembahyang ni bermakna orang yang meninggalkan dosa. Sebab Allah Ta'ala kata, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang mencegah daripada kemungkaran dan perkara mungkar. Jadi maknanya orang yang sembahyang tu dah tak ramai. Orang yang betul-betul sembahyang lagi tak ramai. Betul-betul sembahyang tu maksudnya sembahyang secara berjamaah dan sembahyang yang dapat mencegah daripada kejahatan. Okey. Qala al-Qadi Sulaiman ibn Hamzah ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, lam usalli al-fariidata qad munfaridan illa marratain. Al-Qadi Sulaiman ni dia kata, sepanjang hidup aku tak pernah menunaikan sembahyang fardu ni secara seorang. Tak pernah, kecuali 2 kali. Kecuali 2 kali. Mana dalam hidupku tak pernah aku menunaikan sembahyang fardu ni secara seorang diri kecuali 2 kali. Wa ka'anni lam usallihi ma qad. 2 kali yang aku tunaikan secara seorang tu pun aku merasakan seolah-olah aku tak menunaikan sembahyang. Memang kalau kita sembahyang seorang kat rumah kan, kita rasa ya Allah, rasa macam mana ketika kita sakit kan, sembahyang kat rumah kan, ya Allah, memang kita rasa tak sempurna sangat sembahyang kan. Sebab kita dah berjiwa sembahyang jemaah ni, memang kalau kita sembahyang seorang memang tak rasa macam tak sempurna sangat kan. Okay. Qala al-allamah Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, yang bagi lil abdi alla ya'tiya as-salata illa wa huwa nasyitul badani wal qalbi ilaiha. Berkata al-allamah Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, sayugialah kepada seseorang itu dia tidak datang kepada sembahyang berjamaah kecuali dalam keadaan yang tubuh segar, jiwa segar. Sebab apa? Kalau tubuh yang tak segar, memang dia nak sembahyang payah. Kalau jiwa tak segar, memang tak khusyuk. Jadi dia datang sembahyang ni, yang pertama dia kena tubuh yang segar dan jiwa yang segar. Barulah apa dipanggil sembahyang tu dapat dirasai dengan sebaik mungkin. Khusyuk tu kan. Okay. Akhil mukmin, saudaraku yang seagama, inna min a'zamil asbabil mu'inati 'alal qiyam bi salatil fajr, di antara perkara yang dapat membantu kamu untuk menunaikan sembahyang subuh berjamaah, ma'rifatuka lil ajril azim allazi yahza bihi musallil fajr syahidan ay fi awalil waqti wa kadzalika fil jamaah. Di antara perkara yang dapat membantu anda untuk menunaikan sembahyang subuh ni, yang pertama dia kata, kamu mengetahui apa ni ganjaran pahala yang istimewa, ganjaran pahala yang sungguh besar yang akan diperolehi oleh orang yang menunaikan sembahyang subuh di awal waktu dan secara berjamaah. Ini yang tak datang sembahyang ni kerana kejahilan, kerana jahil, kerana tak tahu apakah kelebihan sembahyang subuh berjamaah. Okay. Kanat
salatul fajri multaqa malaikatil laili wa malaikatin nahar. Dia kata sembahyang subuh berjamaah ni merupakan tempat yang disaksikan oleh malaikat yang bertugas pada waktu malam dan malaikat yang bertugas pada waktu siang. Dia bertukar shift kan, malaikat ni dia catat segala apa perbuatan kita dan dia naik ke atas untuk menghantar laporan. Jadi malaikat yang bertugas pada waktu malam, malaikat yang bertugas pada waktu siang, mereka berkumpul pada waktu sembahyang subuh. Jadi orang yang sembahyang subuh ini disaksikan oleh malaikat dua shift tadilah. Wa yashhadunaha ma'al musaddin. Jadi orang yang sembahyang subuh berjamaah ini disaksikan oleh malaikatul lail, malaikat yang bertugas pada waktu malam, wa malaikatun nahar, dan malaikat yang disaksikan oleh malaikat yang bertugas pada waktu siang, dan laporan tersebut dihantar kepada Allah Rabbul Jalil. Mana Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala Maha mengetahui bagaimana kamu mendatangi hamba-hambaku pada waktu subuh. Kemudian Allah Ta'ala tanya pula kepada malaikat yang nak beredar tu, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Lalu malaikat menjawab, kami datang dalam keadaan mereka sedang sembahyang subuh berjamaah dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Jadi untunglah orang yang datang sembahyang subuh berjamaah ni disaksikan oleh malaikat yang bertugas pada waktu malam dan malaikat yang bertugas pada waktu siang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tafdalu salatul jami' salat ahadikum wahdah, sembahyang berjamaah mengatasi pahala sembahyang seorang diri kamu, bi 25 jaz'an, dengan kelebihan 25 kali ganda. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Malaikat malam dan malaikat siang berhimpun pada sembahyang subuh. Jadi untung kan. Jadi tuan-tuan ucapkan tahniah kerana disaksikan oleh malaikat dan dihantar laporan kepada Allah Rabbul Jalil. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Qala ba'dul ulama, sebahagian ulama berkata, la tashab illa ahadir rajulaini, jangan kamu berkawan kecuali dua jenis manusia. Jangan kamu berkawan kecuali dua jenis manusia. Rajulan tata'allamu minhu syai'an fi amri dinika fayanfa'uka. Lelaki yang pertama, lelaki yang kamu belajar daripadanya agama. Kita datang belajar, kita datang kuliah. Kau ustaz-ustaz yang mengajar setiap malam tu, macam ustaz-ustaz ni, kamu kena berkawan, kamu kena rapat. Jadi maknanya rajulan tata'allamu minhu syai'an fi amri dinika fayanfa'uka. Yang pertama, lelaki yang kamu belajar agama daripadanya dan dia dapat memberi manfaat kepada kamu dalam urusan agama. Aw rajulan tu'allimuhu syai'an fi amri dinihi fayaqbalu minka. Yang kedua, lelaki yang datang belajar. Maknanya orang datang belajar, dia berkawan dengan ustaz dia, dan ustaz dia kena berkawan dengan anak murid dia, di mana anak murid tadi dapat mengambil manfaat daripada ustaz yang mengajar. Wa amma salis, adapun orang ketiga, fahrub minhu, kamu kena lagi. Ke orang yang orang mengajar pun tidak, orang belajar pun tidak, kalau boleh kamu kena elokkan daripada orang yang ketiga. Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. La tusahib illa mu'minan, jangan kamu berkawan kecuali orang yang beriman. Jadi Nabi suruh kita ni mencari orang baik untuk menjadi kawan. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun, janganlah memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita nak ajak orang datang tahlil, sebaik-baiknya buat di masjid lah kan, sebab memang orang masjid ni orang bertakwa.
Kalau buat umum kita ni, kita panggil macam-macam orang kan. Ada orang yang tak sembahyang lah. Jadi Nabi pesan, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Okey. Fa fi hadhihi al-wasiyyati yushiru sallallahu alaihi wasallam ila kulli muslimin wa muslimatin an yahsura suhbatahu fil mu'minin. Wasiat ini datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi pesanan kepada kita supaya kita menghadkan persahabatan kita kepada orang yang beriman sahaja. Wa fi nafsil waqti yuhazziruka min musahabatil fasidin. Pada masa yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi amaran agar kita jangan berkawan dengan orang-orang yang jahat, yang melakukan kerosakan. Okey. Wazalika lianna musahabata hadzal al-mu'mini allazi tajtami'u fihi sifatu tayyibatu satakunu nafi'atan laka fi kulli khair. Kerana orang yang kita berkawan dengan orang mukmin, orang yang baik, kerana pada diri mereka itu terhimpun sifat-sifat yang baik. Orang mukmin sifat-sifat yang baik yang akan memberi manfaat kepada kamu dalam perkara kebaikan. Wali'annahu yahmilu baina jambayhi qalban saliman. Kerana dia membawa kepada kamu jiwa yang sejahtera kan. Sebab tu Nabi kan dia baginda pernah menyatakan bahawa di hari akhirat kita akan dihimpun bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau semasa di dunia ni kita berkawan dengan orang baik, maka di hari akhirat di kubur lagi tu kita akan dihimpun bersama dengan orang baik. Kalau atas dunia ni kita berkawan dengan orang jahat, maka di akhirat pun akan dihimpunkan dengan orang yang jahat juga. Khalian min kulli ma ya'kuru safwal iman. Orang yang baik ini akan membawa kepada kamu hati yang sejahtera, jauh daripada perkara yang mengeruhkan kesucian iman. Sebab orang baik dia sentiasa membawa kita kepada kebaikan. Okey. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصاحبة غير المؤمنين ومخالطة غير المتقين. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berkawan dengan orang yang bukan beriman. Dia tak apa kita nak layan jiran kita yang jiran kita yang tak beriman, tak apa dari segitu. Sebab dia tak mengajak kita kepada kejahatan pun, yang maksudnya kita tak boleh berkawan dengan orang yang membawa kita kepada kejahatan. Kawan kita yang sepejabat tak apa, tak ada masalah dari segitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dikira dinilai dari segi agama kawan dia. Agama maksudnya bagaimana dia berkawan. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka kamu kena tengok kepada siapa mereka berkawan. Sebab itulah kita ni kan, kita wajib mengisi diri kita ni ilmu-ilmu agama. Begitu juga kita wajib mengisi anak-anak kita dengan ilmu agama. Kita bayangkan dalam orang yang tidak ada ilmu agama ni, kehidupan mereka mencari keseronokan dunia semata-mata kan. Akhir sekali dia menjadi wasak binasa kan. Pasal dalam Sakhwah Basari 2 ini, seorang bekas pelajar IPT umur 20, dia menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan berumur 21 tahun. Selama setahun dia bercinta. Akhir sekali berlakulah berlaku zina. Yang perempuan tu mengandung. Kan. Jadi yang lelaki ni rasa bersalah dan dia rasa malu, maka dia pun bunuh teman wanita dan dia bakar kan. Dia belah ni. Dia belah ni buat keluarkan janin tu dan dia bakar dalam hutan. Tapi akhir sekali tak lepas juga. Maknanya seorang yang tidak ada didikan agama, maka dia tidak ada pedoman hidup. Pedoman hidup tak ada. Lepas tu dalam lebih pesan kan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dikira bergantung kepada
cara diberkawan tu kan. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kamu kena tengok dengan siapa diberkawan. Jadi kalau orang baik biasanya berkawan dengan orang yang baik. Okey. Wa yustasna min hadha an-nahy ma idza kanat musahabatuhum li'ajli an-nasihati wa ad-da'wati ila al-khair. Larangan tersebut terkecuali kepada mereka yang berkawan kerana dia nak mengajak kepada kebaikan. Kita kawan dengan orang ni tujuan kita nak bagi nasihat, tak apa. Kita berkawan dengan ni kerana kita nak mengajak kepada kebaikan, tak apa. Ma'amni at-tadarruri wa ta'assuri bihim, dengan syarat kita tak terpengaruh dengan mereka. Jadi kalau kita berkawan dengan mereka kita terpengaruh, tak bolehlah. Wal injirar ilal ma'asi bisababihim, dengan yang syarat yang ketiga, tidaklah kita ini terjerumus ke dalam maksiat dengan sebab mereka. Kita pada asalnya nak dakwah mereka, tiba-tiba kita tergelincir sama, tak bolehlah. Kita kena kuat, kita kena ajak mereka kepada kebaikan, tu tak apa. Fahaza ma yundabu wa qad yajibu bihasbi tam'il 'abdi fi hudahum. Berkawan tadi, kita mengajak mereka kepada kebaikan tadi perkara sunat dan digalakkan, bahkan menjadi wajib kalau kita boleh mengajak mereka kepada kebaikan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Jadi kalau kita tengok orang tu agak cuai, kita ajak kepada kebaikan. Okay. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita masuk tajuk kita ya. Yastaqbilul muslimuna fi hadhil ayyam ahad al-ashhur al-hurum. Sekarang ini kita berada di bulan Zulkaidah. Jadi kita umat Islam menyambut salah satu daripada bulan-bulan haram. Wahya ayyamun mu'azzamah. Bulan-bulan haram ini merupakan bulan yang mengandungi mu'azzamah ni maknanya hari yang terbaik, hari yang terbaik. Kenapa dinamakan Zulkaidah? Zulkaidah dengan makna orang Arab di bulan Zulkaidah tak pergi mana. Di bulan lain kadang-kadang dia pergi perang, kadang-kadang dia pergi melancong, kadang-kadang dia pergi ke tempat-tempat kan. Tapi Zulkaidah maknanya dia mereka duduk kat rumah, maka dinamakan Zulkaidah. Zulkaidah termasuk daripada bulan-bulan haram. Sepanjang bulan daripada awal sampai akhir bulan Zulkaidah tu, dia ada kelebihan dia tersendiri. As-sawabu fiha mudha'af wa 'aqibatu zulmi fiha a'zam. Ganjaran pahala amalan soleh yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Zulkaidah, maka ganjaran pahalanya berganda. Dia tak sama dengan bulan lain. Kalau bulan lain kita baca Quran satu muka surat, pahala sekian. Kalau kita baca Quran di bulan Zulkaidah, pahalanya berganda lagi. Kan, tu dia. Tapi dia kata wa aqibatu zulmi fiha azam. Kalau kita buat dosa di bulan haram, maka dosanya berganda juga. Jadi kita kena berhatilah. Maknanya kebaikan kita buat digandakan pahalanya, dan dosa kita buat di bulan haram juga dosanya adalah lebih besar. Okey. Wal ashhurul hurum arba'atun. Bulan haram ada 4. Syuhurun mufrad wa huwa Rajab. Dia ada yang berturut-turut 3 bulan, ada yang berasingan. Jadi bulan Rajab ini dia berasingan kan. Wal baqiyatu mutataliyatun wa hiya Zulqaidah wa Zulhijjah wa Muharram. Adapun 3 bulan lagi tu dia berturut-turut. Yang pertama Zulqaidah sekarang, bulan depan Zulhijjah, dan bulan yang ketiga nanti bulan Muharram. Maka dia dipanggil mutataliyah, berturut-turut. Wasumiyat huruman. Kenapa dinamakan hurum? Kenapa dinamakan haram? Dia hurum daripada perkataan haram. Lianna Allah harrama fiha al-qital bainan nas. Kerana Allah Ta'ala mengharamkan pertumpahan darah di kalangan manusia. Ini diharamkan berperang di bulan-bulan haram, bulan yang dihormati. Okey. Walihaza, oleh sebab itulah wasifat bi'annaha hurum jam'u haram. Maka 4 bulan tadi, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram,
disifatkan sebagai hurum, jamak kepada haram, kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan dalam kitab Allah pada hari diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, daripadanya 4 bulan dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Okey. Fadalla zalika ala annahu yuhramu fiha al-qital. Yang dimaksudkan hurum ataupun haram menandakan bahawa dilarang ataupun diharamkan berlakunya peperangan. Tapi kalau orang kafir mulakan peperangan, kita kena lawanlah. Tapi kalau nak mulakan peperangan di bulan haram, maka tak dibolehkan. Wazalika min rahmatillahi bi'ibadihi hatta yusafiru fiha wa yahujju wa ya'tamiru. Tujuan diharamkan peperangan di bulan haram ini untuk mereka bermusafir. Kan kalau berlaku di peperangan, macam mana mereka nak pergi ke Mekah menunaikan haji? Maka di bulan Zulqa'dah, bulan persiapan untuk pergi haji. Bulan Zulhijjah, bulan haji. Bulan Muharram biasanya bermusafir untuk nak balik kampung kan. Jadi makna dia 3 bulan ini dipanggil bulan untuk kita nak zaman dulu mana ada kapal terbang kan, maka masa yang lama maka diharamkan berlakunya peperangan supaya keadaan menjadi aman damai. Wahya syuhurun mubarakatun. 4 bulan tadi adalah merupakan bulan yang diberkati. Ajzalallahu fiha as-sawab liman amila salihan. Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala yang istimewa kepada mereka yang melakukan amal soleh di bulan-bulan haram tadi. Wala siyama syahrul muharram, terutama di bulan Muharram. Ini nanti insya-Allah kita akan bincanglah apakah kelebihan bulan Muharram nanti. Wa huwa awwalu syuhur as-sana al-hijriyah. Bulan Muharram merupakan bulan yang pertama dalam tahun Hijri. Di tahun Hijri dengan tahun Masihi ni dia berbeza 11 hari setahun. Maknanya baru kita tengok bulan Hijri ni, tahun Hijri ni dia semakin kurang kan. Setahun dia beza 11 hari, dia kurang 11 hari. Sebab kita tengok kan bulan puasa kan, kadang-kadang dia bulan puasa bulan 8, dia turun bulan 7 kan. Bulan 6, bulan 5, bulan 4, bulan 3, bulan 2, sebab setahun 11 hari dia tak ada. Okay. Faqad akhraja Muslimun min hadithi Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, Muslim telah mengeluarkan satu hadis daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da syahri ramadhana syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati qiyamul lail. Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram dikenali sebagai bulan Allah, maknanya Syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariidati qiyamul lail. Dan sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu ini adalah sembahyang qiyamul lail. Jadi maknanya kita qiyamul lail ni kalau boleh kita jangan terpisah. Jadikan dia sebagai amalan hidup kita sampai kita mati kan. Wa fil hadisi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab Mudar allazi baina Jumada wa Sya'bana. Rajab Mudar ni, apa maksud Rajab Mudar? Dia kabilah Mudar, kabilah daripada bangsa Mudar itu kabilah lah. Mereka sangat mengagungkan bulan Rajab.
maka Rajab dinisbahkan kepada mereka. Wa Rajab Mudar. Kan? Al-Ghazi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab ini di antara bulan Jumada yang kita panggil Jamadi kan. Dia sebenarnya bukan Jamadi tapi Jumada. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Maksud Jumada adalah beku. Biar orang Arab menamakan Jumada kerana ketika itu musim sejuk. Apabila berlakunya musim sejuk, air sungai menjadi beku, maka orang Arab menamakan sempena buku tersebut Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Buku yang pertama, buku yang kedua. Jadi bukannya Jamadi tapi Jumada. Baina Jumada wa Sya'bana, di antara Jumada dan bulan Sya'ban. Di antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Itu maksud dia. Okey. Wa innama udhifa syahr Rajab ila Mudar lianna qabilata Mudar kanat tu'azzim hadha asy-syahra wa tasunu hurmatah. Dinisbahkan bulan Rajab kepada kabilah Mudar kerana kabilah Mudar ini sangat mengagungkan bulan Rajab dan mereka menjaga kehormatannya, maka dipanggil Rajab Mudar. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, wa ta'kidan li hurmatil ashuril hurum qala Allah Ta'ala. Untuk kita nak mentakkidkan lagi penghormatan kita terhadap bulan haram ini, Allah Ta'ala berfirman, fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan haram ini jangan kamu menzalimi diri kamu. Apa maksudnya? Ai fi hazil ashhur al-muharramah, yang maksudnya di bulan haram 4 bulan tadi, lianna az-zulma ashba, lianna az-zulma fiha ashna wa ablagh fil ismi min ghairiha. Kerana dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu lebih lebih hina ataupun lebih teruk dan juga lebih berdosa jika dibandingkan dengan bulan yang lain. Kadang di bulan yang lain kita buat dosa biasa, tapi di bulan haram 4 ini, bulan yang dihormati ini, kalau kita buat dosa memang teruk, maka kita kena segera melakukan bertaubat. Wa qala Qatadah fi qawlihi, Qatadah mentafsirkan firman Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram tadi. Inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min az-zulmi fima siwaha. Kerana dosa yang kita lakukan di bulan haram 4 bulan tadi, dosanya lebih besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi jangan sengaja melakukan dosa di bulan-bulan haram. Okey. La'allahu min ahammi ma yanbaghi ma'rifatuhu fi hadzal waqti min al-'am. Mudah-mudahan apa yang sepatutnya kita tahu berkaitan dengan waktu yang kita sedang berada di bulan haram ini, hatta lan tanfaritu ayyamu hadzal syahril fadil min baini aydina wa yarhala anna sari'an tarikana safral yadaini wal qalbi. Kalau kita tahu kelebihan bulan Zulkaidah, kita buat pahala, kita buat amal soleh, ganjaran pahalanya berganda-ganda. Kalau kita tak tahu kelebihan bulan Zulkaidah, maka kita pun macam dipanggil tarikana safral yadaini wal qalbi. Bulan Zulkaidah nanti meninggalkan kita dalam keadaan kedua-dua tangan kita kosong, tak ada apa kita dapat. Sebab kita jahil. Ya, bila kita tahu kelebihan dia ni, kita baca Quran, terutama kan hari malam ni malam Jumaat kan, ataupun hari Jumaat besok kan, kita bacalah suratul Kahfi. Kalau tak mampu, kita bacalah malam ni 5 muka surat, pagi besok 6 muka surat. Dia ada lebih kurang 11 muka surat. Jadi kita baca suratul Kahfi di bulan Zulkaidah ini, ganjaran pahalanya sungguh istimewa. Okey. Wa bi sya'ni ma yajibu 'ala al-muslim fi hadhihi al-ashhur wa ma yustahabbu min a'malin fiha, berkaitan dengan perkara yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang muslim. Kita kena tahu apa yang perlu kita lakukan di bulan ini,
Qala Dr. Muhammad Yusri, wakil Jamiatul Madinah Al-Alamiyah fi Malaysia, berkata Dr. Muhammad Yusri, wakil Universiti Madinah antarabangsa di Malaysia. Universiti Madinah di Shah Hamdan kan, Universiti Madinah kan. Jadi Dr. Yusri ni dia kata apa? Dia berkata kepada channel Al Jazeera secara mubashir, secara langsung, dia kata apa? Kullama kana al-'abdu li rabbih atqa kana li sya'airihi aktsara ta'ziman. Setiap kali seseorang itu lebih bertakwa kepada Tuhannya, maka dia lebih mengagungkan syiar-syiarnya. Jadi orang yang bertakwa memang dia mengagungkan bulan-bulan haram. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi bahkan itu sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya dia adalah daripada taqwal qulub, jiwa yang bertakwa. Maknanya orang yang mengagungkan di bulan haram ini, itu menandakan dia orang yang sungguh bertakwa. Wa nabbaha ila annahu min a'zami zulmi wal ma'asi al-yawm itlaqul al-sunfi a'radil muslimin. Dia kata benda yang paling, dosa yang paling besar pada hari ini berlaku, dia kata orang tu suka mengumpat. Kan mengumpatkan haram, sebab kita dah belajar 2 minggu depan. Mengumpat menyebabkan kita ni menjadi muflis di hari akhirat. Jadi sekala boleh di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram akan datang ni, jangan mengumpat. Mengumpat tu dia, kalau mengumpat di bulan biasa, dosa biasa. Mengumpat di bulan Zulqa'dah ni, dosa dia berganda. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, kaffa alayka hadza, wa asyara ila lisanihi. Nabi kata kaffa alayka hadza, maknanya tutup kan, dan Nabi isyaratkan kepada lisan, maknanya lisan ini stop, jangan mencari keaiban orang lain. Jadi pesanan Dr. Yusri tadi, kita berada di bulan Muharram ini, jangan sekali-kali mencari keaiban orang lain lalu disebarkan keaiban tersebut, dia menjadi sifat mengumpat. Jadi mengumpat di bulan haram, dosanya adalah berganda. Wa nasaha bi'alla yazlimal 'abdu nafsahu aidan. Dr. Yusri tadi juga menasihatkan kita supaya kita ni jangan menzalimi diri kita, dengan makna jangan kita melakukan dosa. Li'anna kulla ma'siyatin yartakibuha zulmun li nafsih. Kerana dosa yang kita buat itu merupakan kezaliman kepada kita sendiri. Maksudnya kita menzalimi diri kita sendiri dengan benda kita buat dosa. Li'annahu bizalika yuriduhal mahalik fid dunya wal akhirah. Kerana dosa yang kita buat akan menyebabkan kita mendapat kecelakaan, kebinasaan dunia dan akhirat. Dunia kita tidak mendapat kemanisan iman, kelazatan iman kerana dosa yang banyak. Apatah lagi di hari akhirat kita akan diumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, wa adafa ad-Dr. Yusri annahu min ta'zim hadhihi al-ashhur al-ibti'ad 'anil mazalim kulliha. Dr. Yusri menambahkan lagi, di antara kita nak mengagungkan bulan haram ini dengan kita menjauhkan diri daripada segala dosa. Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa anggota tubuh badan, jauhkan diri. Fala yazlimu rabbahu bi an yusyrika bihi ghairah. Yang pertama, tak boleh kita mensyirikkan Allah. Kalau mensyirikkan jadi kafir, kan, na'udzubillah. Fi ibadatin aw qasrin aw raja aw khaf, sama ada dalam bentuk ibadat ataupun dalam bentuk qasad ataupun dalam bentuk pengharapan ataupun dalam bentuk takut. Maknanya serah kepada Allah Ta'ala, jangan kita mensyirikkan. Fa innahu ta'ala al-ghaniyyu 'anil 'alamin, kerana Allah Ta'ala maha kaya daripada seluruh alam. Wa shaddada ala an la yazlima al-'abdu ghairahu minal makhluqat. Yang kedua, Dr. Yusri mempesan kepada kita supaya kita jangan menzalimi orang lain.
Yang pertama, kita tak boleh menzalimi diri kita dengan melakukan dosa. Yang kedua, kita menzalimi orang lain, contohnya mengumpat ke, mengambil harta orang ke, memukul dan sebagainya lah. Li'anna zulma zulmatu yaumil qiyamah, kerana kezaliman tadi merupakan kegelapan hari kiamat. Jadi orang yang melakukan kezaliman, maka di hari akhirat dia akan mendapat kegelapan. Wa qad qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman tadi di antara kamu sebagai benda yang terhalang. Fala tazalamu, janganlah kamu zalim menzalimi. Okey, jelas sekali. Wada'al muslimina ilal ijtihad fi hadhihi al-ayyam bi fi'li anwa'il ma'ruf wa abwabil khair. Dr. Yusri mengajak kita umat Islam supaya bersungguh-sungguh sepanjang kita berada di bulan Zulkaidah ini, dengan kita melakukan perkara yang ma'ruf sebanyak mungkin, dengan kita melakukan perkara amal soleh sebanyak mungkin. Wa an yatakhayyara al-muslimu a'zamaha, kita kena pilih mana yang terbaik. Contoh dia Quran, kan, kita kena baca. Contohnya qiyamul lail, kita kena bangun. Contohnya puasa, kita kena buat dan sebagainya. Fa innaha aktsaru minal awqat wa la yas'uhu fi'luha kullaha falyuhsin ikhtiyar awlaha wa asqaliha fi mizanihi. Jadi kalau kita tak sempat nak melakukan semua amal soleh pun, kita pilih benda yang amal soleh yang terbaik. Okay, kan? Itu betullah malam ini untuk kita mengambil kesimpulan daripada apa yang kita belajar pada malam ini. Yang pertama, kita disuruh oleh Nabi SAW supaya menjadi orang mukmin sebagai rakan karib, orang yang bertakwa, kan? Kerana orang mukmin ini orang yang memimpin kita kepada syurga, insya-Allah, kan? Yang kedua, kita sedang berada di bulan Zulkaidah, di mana bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab merupakan bulan-bulan haram, dan amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram maka ganjarannya adalah sungguh istimewa dan berkanda-kanda. Untuk malam ini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.